Allah Habib Allah. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammad al-Karim wa ala alihi wa atratihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan daripada Allah, kita diberikan pertemuan sekali lagi dalam membaca kitab Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal 'Abdi li Maulah, karangan Syekh Salim Ibn Abdullah Ibn Sa'd Ibn Abdullah Ibn Sumayr Al-Hadrami Al-Syafi'i yang meninggal dunia pada tahun 1271 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ini dan memberkati kita semua, serta semoga Allah memberikan kebaikan kepada Syekh Salim Ibn Abdullah Al-Hadrami yang telah berjasa kepada kita dalam memperkenalkan matan-matan asas, perkara-perkara asas di dalam ibadah. Dan saya mohon kepada Allah, kalau ada rezeki selepas selesai kita membaca kitab ini sehingga sudah, kita naik ke kitab yang lebih tinggi, yang perbahasannya lebih dalam lagi, iaitu insya-Allah kita baca kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, yang mana ia membincangkan lebih dalam lagi, tapi masih lagi dalam perbahasan ibadah, iaitu merujuk kepada 5 rukun Islam itu sendiri. Insya-Allah kita pertemuan yang baru ni kita dah selesai melihat tentang apakah dia syarat-syarat sah bagi tayammum. Maafkan saya, kita baru melihat perbahasan berkenaan dengan sebab-sebab yang mengizinkan seseorang untuk bertayamum. Alhamdulillah, kita dah membaca muka surat yang ke-33, 34 dan 35, iaitu merujuk kepada perbahasan sebab-sebab yang menyebabkan seseorang dibenarkan untuk bertayamum. Dan kita juga telah meneliti apakah dia benda hidup yang bernyawa yang tidak dihormati darahnya oleh syariat. Dan hari ini kita akan melihat kepada syarat-syarat tayamum, iaitu syarat-syarat tayamum yang disebutkan di sini ada 10. Ada 10 syarat yang disebutkan. Dan insya-Allah kalau ada rezeki, maknanya pertemuan akan datang kita masuk, kita banyak lagi dalam isu tayamum ni. Kita melihat kepada rukun tayamum, perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Jadi insya-Allah ada rezeki kita akan macam kata Pak Tam baru ni, kalau ada rezeki kita buat praktikal tu. Kita buat praktikal macam manakah cara bertayamum. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala melekatkan lagi masalah ni kepada kita. Sebab saya sendiri, saya peribadi, disebabkan saya pernah bertayamum, lalu saya ingat sikit masalah ni. Saya pernah bertayamum sewaktu saya berada di puncak Gunung Tursaina. Waktu itu musim sejuk, sebelum kami naik Gunung Tursina di Mesir itu, tempat Nabi Musa AS menerima wahyu daripada Allah, iaitu kitab At-Taurah. Di bawah tu dah -1. Di atas tak tahulah berapa dia punya sejuk dia. Jadi ada kawan-kawan sampai di atas nak ambil wuduk, dia kata tak payahlah, serupa macam nak pecah muka, sejuk yang amat. Dah sampai jadi saya pun dia kata, udah, kalau begitu tak apalah, kita ambil lah pendapat yang mengatakan boleh bertayamum kerana terlalu sejuk.
Jadi kami pun carilah tanah. Atas tu ada jadi tanah, tanah gunung Tursina. Kami pun bertayamum dan mendirikan solat fardu subuh ketika itu. Jadi alhamdulillah, daripada pernah pengalaman bertayamum, sebab kalau nak kata kita bertayamum sebab air tak ada je. Di Malaysia ni tiap-tiap hari hujan. Tak risaulah kalau siapa yang ada ladang tu. Cuma yang risau kalau ada benda lain je, itu je. Kalau air ni insya-Allah selesai. Ada je tiap hari turunnya air. Jadi apa yang disebut oleh Pak Tam Asy'ari baru ni betul juga. Kalau kita baca secara fakta saja, tapi kita tidak melakukannya, mungkin kita akan terlupa dan apabila sampai masa kita bertayamum, jadi kita jenuh nak kena mengulang semula. Jadi bila pernah kita melakukan sekali dalam hidup kita bertayamum, walaupun tak sah tayamum kita tu, sebab yang menyebabkan kita dibenarkan bertayamum tu tak ada, tapi kita berlatih je, berlakon je lah. Lepas tu nak semayang, semayang kena ambil wuduk pula. Sebab masalahnya kita sekarang ni memang tak ada sebarang masalah, melainkan kalau kita sakit. Kalau kita sakit, dalam buku ni tak disentuh juga tentang orang sakit macam mana nak perincian dia. Nanti insya-Allah kita baca kitab ni sampai selesai baca kitab bertayamum ni, saya nak baca satu peribahasa khusus berkenaan dengan orang sakit, secara mazhab al-Imam Asy-Syafi'i macam mana, dan kemudian saya nak cuba tengok sikit fatwa semasa. Sebab kalau kita menjawab dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i memang tak ada masalah, selesailah. Tetapi mungkin perlu juga melihat kepada fatwa semasa, sebab dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i agak teliti dari sudut nak qada solat tu. Boleh menyebabkan orang jadi tak nak sembahyang pula nanti kalau yang tak kuat iman. Jadi saya nak rujuk jugalah apa pandangan dari segi Jabatan Fatwa kita dari sudut tayamum bagi orang sakit ini. Baik, hari ini kita masuk kepada muka surat yang ke-36, iaitu syarat-syarat bagi tayamum, bagi syarat-syarat tayamum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyiduna al-Imam Asy-Syaikh Salim ibn Abdullah ibn Sa'd ibn Abdullah Al-Hadrami Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i sabinatin najah bima yajibu 'ala al-'abdi li maulah wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha. Allahumma amin. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, faslun syurutut tayammumi 'asharatun ayyakuna biturabin wa ayyakuna turabu tahira wa an la yakuna musta'mala wa an la yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu wa an yaqsidahu wa an yamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbatain wa an yuzila an-najasata awwala wa an yajtahida fil qiblati qablahu wa an yakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti wa an yatayammama li kulli fardin. Baik, kita akan melihat 10 syarat bagi tayamum, syarat sah bagi tayamum. Kalau 10 syarat ini tidak diselesaikan, tidak dilakukan, tidak dipenuhi, maka tayamum kita itu tidak sah, maka dia bawa kepada sembahyang juga tidak sah. Baik, terlihat terjemahan di sini, fasal pada membincangkan mengenai syarat-syarat sah bagi tayamum. Syarat-syarat sah bagi tayamum ada 10. Di sini disebut 10 syarat sah bagi tayamum. Pertama, tayamum adalah dengan menggunakan debu tanah. Di sini disebut an yakuna biturabin. Syarat tayamum hendaklah menggunakan tanah. Cuma maksud tanah di sini bukan tanah tu sendiri, tetapi debu dia. Maknanya kalau tanah tu tak berdebu, tanah kering contohnya, kita tepuk tak keluar debu, kita dah letak dah tangan di tanah tu, tapi dia tak ada debu. Tanah kering kontang contohnya. Jadi kita nak bertayamum tidak boleh menggunakan tanah itu, melainkan kita ambil tanah tu, kita tumbuk sampai jadi berdebu. Kadang-kadang dia kerah, kita tumbuk sampai dia berdebu, masa tu baru boleh
baru boleh kita bertayamum menggunakan debu yang ada pada tanah tersebut. Kita pergi tepi pantai contohnya. Katakan di tepi pantai yang tanah dia kering, tanah pantai tu kering. Kalau tanah tu basah, tak bolehlah kita nak bertayamum. Tapi kalau orang kata, dia tepi pantai, air tepi pantai tu punyalah banyak, kenapa nak bertayamum? Sebab syarat bertayamum tak semestinya kerana tiada air. Kadang-kadang air ada, tapi masalah kawan tu sakit. Dia rumah dia tepi pantai contohnya. Dia air ada je, di rumah pun ada, di sungai pun ada, di laut pun ada. Tapi masalah dia sakit. Jadi dia tidak boleh menggunakan air. Maka ketika itu dia nak bertayamum. Dia duduk tepi pantai, jadi dia nak bertayamum dengan debu pantai. Kalaulah debu pantai itu memang pasir semata-mata, dia lambung pun tak ada keluar debu contohnya, kan? Ataupun dia tepuk tu, yang melekat di tangan dia memang semata-mata pasir pantai, maka ketika itu tidak boleh bertayamum menggunakan pasir tersebut. Sebab pasir bukan debu. Jadi dia mesti debu, iaitu bila kita campak dia berterbangan itu, kan? Itu namanya debu, kan? Kita semua tahulah. Jadi syarat pertama tayamum adalah dengan menggunakan debu tanah. Kalau debu lain tak mahu. Kita contoh cat, buat kadang-kadang mahu je ada debu. Debu cat tak mahu, tak boleh gunakan debu cat. Ataupun debu apa? Kita katakan duduk di tepi gunung tu, katakan dia batu marmar tu. Ataupun dia memang kita duduk tepi kilang simen atau kilang debu marmar tu, kilang marmar, menyebabkan kawasan tu berdebu juga. Tetapi bukan debu tanah, tapi debu marmar itu. Maka ketika itu kita bertayamum menggunakan debu itu tak mahu, tak boleh. Dia mesti debu tanah. Dia mesti debu tanah. Itu syarat yang pertama. Tayamum adalah dengan menggunakan debu tanah. Oh, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dah pernah sebut sebelum ni, kalau tempat tu tak ada air, berapa kilometer dia kena cari air sebelum ni? Rasa macam tak sebut lagi, ya? Rasanya macam tak sebut lagi. Tapi sepatutnya kita sebut dalam pertemuan sebelum ini, ya. Okey, kita skip sekejap. Kita pergi balik ke muka surat yang ke-34, iaitu dari sudut ketiadaan air. Dalam kitab disebut faqdul ma', tiada air. Tapi saya tulis di nota kaki itu ada perincian sikit, sebab bila tempat tak ada air, kita kena cari kalau ikut asalnya. Jadi cuma ada perincian sikit. Ini saya ambil daripada kitab lain lah, kitab Mughnil Muhtaj, kitab fiqh yang lain. Saya letak di nota kaki tu. Rasanya kita tak baca orang itu. Baik, selesai. Sebab benda ni penting. Saya ingat akan datang punya dah terlepas. Saya tak perasan. Baik, sebelum nanti kita ulang balik semula syarat-syarat tayamum. Kita lihat yang pertama tu ketiadaan air. Rasanya kita tak baca lagi. Kalau ikut di sini, di bahagian nota kaki nombor 1 tu, saya sebut di situ, sekiranya orang tersebut meyakini bahawa air tidak ada di kawasan sekitarnya, dia hendaklah bertayamum tanpa perlu mencari air. Ini ceritanya kalau memang tempat tu tak ada air, memang asal tempat tu tak ada air, atau tempat tu biasa ada air tapi berlaku keputusan air terputus, bekalan air terputus. Lalu katakan lembaga air memaklumkan seluruh negeri Perak tak ada air selama 3 hari. Sungai pun kering. Kalau sungai ada, air sungai ada, air laut adalah. Jadi kalau kita yakin memang air di kawasan sekitar kita tak ada, kita duduk di kawasan bukan tepi sungai dan bukan tepi laut, semata-mata berpada dengan air paip, tiba-tiba putus bekalan air, memang yakin dengan maksud pasti 100%, memang tak ada air kawasan tu. Sebab bekalan air terputus selama 3 hari. Maka apabila sudah yakin kawasan air di sekeliling kita memang tidak ada,
maka tidak perlu lagi mencari. Tidak perlu lagi mencari air, cukup dengan kita bertayamum dan terus sembahyang. Ini kalau yakin memang tak ada air. Memang tak ada air, contoh. Itu yang pertama. Sekiranya dia tak pasti sama ada air ada atau tidak berhampiran dengannya, ini masalah kedua pula. Tadi dia yakin 100% air memang tak ada. Dia mesej dengan kawan-kawan, di rumah ada air sikit tak nak pinjam. Nanti kalau ada air tengok gantilah balik. Nak ambil uduk, dia kata mana ada. Yang ada cukup-cukup nak buat minum je. Semua tak ada ni, kami semua nak cari tanah kan, nak bertayamum. Jadi sekiranya dia tidak pasti sama ada air ada atau tidak berhampiran dengannya, dia hendaklah mencarinya terlebih dahulu dalam jarak, dia panggil haddul ghaus. Haddul ghaus, iaitu menyamai 300 hasta. Dia kena cari 300 hasta ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri daripada rumah dia. 300 hasta ke depan, 300 hasta ke belakang, ke kanan, ke kiri. Maknanya kita kata 300 hasta pada seluruh kawasan dia. Bila kita tengok 300 hasta ni lebih kurang berapa tuan-tuan? Dalam kitab Syekh Ali Jum'ah hafizahullah subhanahu wa ta'ala, dalam kitab beliau iaitu Al-Makayil wal Mawazid Asy-Syar'iyyah, Syekh Ali Jum'ah hafizahullah subhanahu wa ta'ala, setelah kita kali satu hasta berapa cm dengan 300 kali hasta, maknanya 300 hasta menyamai 185.502 meter. 185.502 meter. 185 ke depan, 185 ke belakang, 185 ke kanan, ke kiri. Seluruh kawasan kita dalam ruang jarak 185.502 meter. Maka ketika itu dia kena cari air di kawasan itu, sebab dia tak pasti ada atau tidak air di kawasan sekitar dia. Dia kena cari. Wajib cari sebelum dia nak bertayamum. Sekiranya dia tidak juga mendapati air, dia hendaklah bertayamum. Dah cari dah 185 meter, taklah jauh sangat ya, 185 meter. Dia cari ke depan, ke belakang, mesej kawan, round, mesej dalam taman, dalam grup WhatsApp. Macam mana siapa ada air di rumah lebih, boleh tak minta sikit, kami nak berwuduk ni. Kamera tak solat lagi ni kan. Siapa boleh ada air lebih dan minta sikit. Dalam grup kata kami semua tak ada air. Maka apabila setelah dicari tidak juga ditemui, dalam keadaan peringkat awal dia ingat kita tak pasti ada ke tidak air ni. Jadi kena cari dulu, wajib cari sebelum bertayamum. Sebab bagi orang yang nak bertayamum kerana tak ada air, dia kena pastikan memang tak ada air dulu. Jadi kalau memang pasti 100% tak ada air, tak payah cari. Kalau tak pasti, mungkin ada, mungkin tak ada, cuma tak tahu juga ada ke tidak, maknanya dia kena cari dulu pada haddul ghaus. Haddul ghaus iaitu 300 hasta. 300 hasta menyamai 185.502 meter. Kalau dia cari dalam tempoh, dalam jarak itu tak juga jumpa air, maka ketika itu dia hendaklah bertayamum. Baru dia boleh bertayamum. Air dah tak ada. Tetapi timbul satu masalah pula. Jika dia meyakini pula kewujudan air pada haddul qurb. Tadi haddul ghaus. Haddul ghaus kalau ikut terjemahnya, had iaitu jarak minta tolong. Sebab biasanya kalau orang bermusafir, dia minta tolong, orang dalam sekitar 185 meter ni boleh dengar suara dia. Jadi kalau dia lawang tolong, orang boleh datang tolong. Suara dia boleh sampai pada jarak 185 meter lebih kurang. Dipanggil haddul ghaus, jarak minta tolong, iaitu 300 hasta. Tapi kalau dia meyakini ada air, yakin, iaitu bukan agak-agak ni, memang pasti ada air. Mesej dalam grup taman, tak ada air lah. Lepas tu satu orang kata, tapi di Kuala ada.
Sungai di Kuala ada. Dia menggambar kalau siapa nak berwuduk silakan ke tepi sungai. Tak ada masalah. Jadi yakin memang ada air. Lepas tu siap kawan ambil gambar. Ni kamera tengah ambil wuduk ni. Siap ambil gambar lagi. Minta tolong anak buat rakaman. Ambil wuduk tepi sungai. Sungai apa? Sungai di lembah. Jadi ketika itu yakin ada air. Jadi macam mana? Maka disebut oleh para ulama, jika dia meyakini pula kewujudan air pada haddul qurb, pada jarak haddul qurb, ada air yang ada dalam had jarak haddul qurb. Haddul qurb maknanya jarak dekat. Kalau ikut bahasa Arabnya lah haddu al-qurb, jarak dekat. Kalau tadi jarak minta tolong, yang ni jarak dekat. Maknanya masih dianggap dekat lagi lah, taklah jauh. Iaitu yang menyamai 1/2 farsakh. Ni dalam kitab-kitab lama disebut haddul qurb, menyamai 1/2 farsakh. Berapa 1/2 farsakh ni? Iaitu 5.565 km. Setelah saya congak kira apa semua, iaitu menyamai 5.565 km. Kita ke lembah agak-agak sampai ke 5 km ke lebih? Lebih? Udah lebih. 5 km dari sini nak ke mana contohnya? Kalau ke Padang Rengas lepas 5 km. Lebih kurang lah. Kawan di Padang Rengas kata, kami di sini alhamdulillah air ada. Kebetulan pula ada yang kawan tu dia ada buat perigi apa semua. Di tepi rumah dia ada perigi, air ada. Mohlah ke sini kata, ambil wuduk. Jadi kalau yakin air ada pada haddul qurb, iaitu berapa kilometer? Iaitu menyamai 5.565 kilometer. Dalam jarak tu, dalam radar itu, ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, dia wajib pergi ke tempat tersebut untuk mendapatkan air. Dia tak boleh bertayamum. Dia kata, kami bukan orang Padang Rengas, kami orang Puncak. Orang Puncak air tak ada. Dah cari, dah tanya dalam grup taman, semua kata kering. Jadi ketika itu, boleh ke dia nak bertayamum? Tak boleh. Sebab di Padang Rengas ada. Jadi kena pergi ke Padang Rengas. Pergilah ke mana-mana, ke hospital Padang Rengas ke, yang mana ada air tu, pergilah ambil wuduk di situ. Maknanya tak mudah-mudah juga nak bertayamum ni kalau air tak ada. Dia kena pastikan dulu dalam kawasan kita ada ke tidak. Kalau tak ada, tengok dalam jarak 5.565 km ada tak air. Tapi kalau tak pasti ada ke tidak, tak wajib cari. Entah ada ke tidak. Tidak wajib cari. Cukup dengan di kawasan kita, iaitu haddul ghaus 300 hasta tadi, iaitu menyamai 185.502 meter. Kita dah cari tak ada, dah boleh bertayamum dah. Ini ceritanya kalau yakin sungguh ada air di dalam haddul qurb. Yakin sungguh ada. Kawan tu mesej, memang ada di Padang Rengas, marilah di masjid ada air. Kalau tak pasti ada ke tidak, entah, mohlah kita cari. Kalau begitu tak wajib cari. Tak wajib mencari air dalam jarak haddul qurb. Tapi kalau memang kawan bagi mesej, kami di Padang Rengas memang ada air, marilah ke sini ambil wuduk. Maka ketika itu kalau memang yakin ada air, wajib dia pergi ke situ. Tapi kalau tak pasti, entah ada entah tidak, maka ketika itu tidak wajib, boleh terus bertayamum dan solat. Jadi kalau kita tengok dia punya turutan, dia dah ada. Mula-mula tengok dulu kawasan sekitar kita, pasti ada air ke tidak. Pasti tak ada air, tak payah cari, terus je lah bertayamum. Satu Malaysia tak ada air contoh, ataupun kita pergi ke padang pasir, tiba-tiba nak berwuduk, tanya orang sini, macam mana ada air? Memang tak ada lah. Dia kata, kami di sini dah 20 tahun bertayamum. 20 tahun bertayamum? Yalah kata. Hujan setahun 2-3 kali je, macam di Mesir. 2-3 kali hujan. Kalau pergi ke kawasan Gunung Sinai itu, mana nak dapat air? Melainkan yang disimpan. Jadi kalau memang pasti tak ada air, terus je lah bertayamum. Kalau tak pasti, ada ke tidak kawasan kita ni Tantah ada kot di rumah kawan ke di mana ke, maka wajib kita mencari, tetapi dalam jarak 300 hasta, iaitu menyamai 185.502 meter.
Cari dulu. Sebab tak pasti ada ke tidak. Kalau dah pasti tak payah cari, terus je bertayamum. Ini ceritanya kalau tak pasti, entah ada entah tidak, maka wajib cari dulu untuk pastikan memang tak ada air. Setelah cari tak ada juga air, maka ketika itu boleh terus bertayamum. Baru nak bertayamum, kawan di puncak di Padang Rengas, lebih kurang 5 km daripada tempat kita, mesej, koma di sana ada air tidak? Tak ada. Oh, kami di sini ada. Marilah. Memang ada sungguh. Memang ada di tengah berwuduk ni. Maka ketika itu kita tengok dalam Google, daripada puncak ke sana berapa kilometer? Tengok, 5 kilometer. Maknanya masih dalam haddul qurb, masih dalam jarak dekat. Kerana jarak dekat menyamai 1/2 farsakh. Kalau ikut kiraan lama dulu, 1/2 farsakh. 1/2 farsakh pada hari ini menyamai 5.565 km. Pasti ada, kawan tu dah khabar dah ada, marilah. Maka ketika itu kita yang baru nak bertayamum tak boleh, kena terus pergi ke sana dan berwuduk. Maknanya sampai kepada Rengas mencari air. Ya, begitulah. Bukan senang-senang kita nak bertayamum. Sebab syarat tayamum, kalau kita bertayamum sebab tak ada air, kena pastikan sungguh memang tidak ada air. Tapi kalau mesej kepada orang Padang Rengas ada air, mana adanya, kami pun jenuh cari dah. Nak tanya orang nak tanya orang Lubuk dulu sekarang ni, ada ke tidak? Oh, demo pun tak ada. Maka ketika itu, macam mana pula saya sebut di sini, namun sekiranya air yang diyakini kewujudannya berada pada jarak haddul bu'd, jarak jauh. Jarak dekat tak ada, 500 5 kilometer ke depan tak ada, ke belakang tak ada, ke kanan tak ada, ke kiri tak ada. Seluruh jarak 5.565 km memang tak ada air. Dah cari, dah tanya kawan, memang tak ada. Maka ketika itu kita asalnya boleh bertayamum. Tiba-tiba kawan di lembah beritahu, kami di tepi sungai ni memang ada je air, tak kering pun. Dia mengkabur kering tak, di sini ada je air, marilah. Jadi ketika itu kita nak ke sana tu dah lebih daripada 5 km. Kita nak ke lembah dah lebih daripada 5 km. Jadi saya sebut di sini, namun sekiranya air yang diyakini kewujudannya berada pada jarak haddul bu'd, iaitu melebihi 5.565 km, dia tidak lagi wajib mendapatkan air tersebut. Sebaliknya dia boleh untuk bertayamum. Dia kata, di mana kamu ada air? Di lembah. Tak apalah, saya bertayamum je lah ya. Kenapa? Ada air ni mana boleh? Dia kata boleh, sebab rumah saya di mana? Saya bukan rumah saya di Bukit Candan. Rumah saya di puncak Bougainvillea. Antara rumah saya nak sampai ke lembah tu dah lebih daripada 5.565 km. Maknanya saya dengan lembah tu dah sampai pada kategori haddul bu'd, jarak jauh dah kira tu. Maka walaupun memang pasti ada air, saya sudah tidak lagi diwajibkan oleh syarak untuk pergi ke lembah mengambil wuduk di sana semata-mata nak sembahyang. Cukup saya bertayamum di rumah, saya dah boleh sembahyang dah, dan tak berdosa dah sembahyang saya. Tapi kalau dia kata dulu tak apa, dia nak berjalan pun susah, sekarang dengan naik kereta pun senang, muhlah kita ke lembah. Sambil-sambil tu kita makanlah apa yang ada di lembah tu ya. Ambil uduk, sembahyang, kita pun singgahlah kedai makan di situ. Boleh ke tidak? Wajib ke tidak? Tidak wajib. Tapi kalau nak berwuduk juga masalah dosa ke? Tidak, boleh berwuduk. Maknanya yang di sini disebut tidak diwajibkan, tetapi bukan maksudnya diharamkan. Tak diwajibkan, maknanya kalau kita di puncak Bougainvillea nak terus bertayamum, tak ada masalah. Tapi kalau kita rasa tak sedap pula nak mencari KFC, boleh pula sampai ke lembah. Nak mencari kedai Burju Al-Madinah, teringat ke Nabi, Burjul Madinah, kedai makan Yaman. Tuan-tuan dah bisa pergi belum? Kalau belum, saya nak tunjukkan tempatnya di mana. Tapi ada syaratnya.
Saya tinggal tunjuk dan saya duduk di situ. Tuan-tuan kena selesaikan apa yang patut. Dia panggil Burjul Madinah. Kalau ikut asalnya Burju ni menara Madinah. Menara Madinah. Pandai dia mengingatkan Nabi pergi sana. Sudahnya nasi Arab yang ada. Tapi memang sedap di situ. Setakat saya try di situ bolehlah. Jadi kita berasa kalau nak ke Pekan, nak pergi ke, kita nak ke Pekan Kuala boleh je sampai, nak pergi ke nak mencari cendol ke apa boleh, cari air tak mau pula. Tak seronok rasa. Kita pun pergilah ke Bukit Candan, ambil wuduk di situ, mayang di Masjid Umbudia. Okey, wajib ke? Tak wajib. Dosa ke kalau saya buat? Tak dosa. Jadi maknanya boleh. Jadi di sini ada 3 istilah dekat kawasan sekitar rumah kita, dipanggil Haddul Al-Ghaus. Satu lagi Haddul Qurb, satu lagi Haddul Bu'd. Jadi hukum dia macam saya sebut tadi, iaitu kalau kita di rumah tak ada air, cari dulu kawasan sekitar. Nak cari di kawasan sekitar di dalam jarak had berapa meter, iaitu pada jarak 300 hasta, iaitu dipanggil sebagai Haddul Ghaus. Berapa? 185.502 meter. Cari dulu. Kalau tak pasti ada air atau tidak, cari, tanya pada kawan. Sekali lagi senanglah, mesej dalam grup je. Tak perlu kita nak ke sana ke sini. Tanya dalam grup, siapa ada air di rumah, siapa yang tahu paip mana di surau ada air ke tak, kan? Contoh kalau surau kita tak ada kolah, setengah masjid dia ada kolah. Walaupun air terputus, tapi ada air di kolah tu, di kolah masjid. Jadi maknanya mesej kawan, di masjid kita ada air lagi tidak? Di kolah tu ada, mohlah kita beramai-ramailah kita mengambil wuduk di masjid atau di surau. Jadi itu Haddul Ghaus, 185.502 meter. Kalau tiba-tiba di kawasan itu tak ada air, pasti dah tak ada air, cari pun dah tak jumpa, dah boleh bertayamum. Tetapi dengan syarat tidak ada air pada Haddul Qurb. Azan dulu.
شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا سيدنا محمد رسوله بالإسلام دينا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة فآت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة الرفيعة والعرش مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Okay, tuan-tuan yang dirahmati Allah, maknanya balik kepada pembahasan kita tadi, tak ada air, cari dulu kawasan sekitar. Kawasan mana? Haddul Ghaus 185.502 meter. Kalau tak ada, boleh dah bertayamum, tetapi dengan syarat tak yakin. Dengan syarat memang yakin tak ada air. Memang syarat yakin tak ada air ataupun tak pasti ada air pada jarak haddul qurb. Haddul qurb berapa? 5.565 km. Kalau yakin pasti, 100% yakin, bukan agak-agak ni, memang kawan bagi mesej ada air dalam jarak antara rumah kita dengan kawasan nak ambil air tu masih dalam ruang lingkup 5.565 km. Kita dah cari kawasan sekitar kita 300 rasa tak ada air dah. Tapi dapat maklumat di Padang Rengas ada air. Dalam masa yang sama antara rumah kita dengan di kawasan Padang Rengas tu adalah 5.565 km. Maka ketika itu tidak boleh kita bertayamum, kerana masih dianggap ada air berdekatan dengan tempat kita. Wajib kita kepada Rengas ambil wuduk di sana dan melakukan solat. Tapi mesej dengan kawan-kawan di Padang Rengas tak ada, tanya di Lubuk tak ada, tanya di kawasan sekitar tak ada, Simpang Lawin pun tak ada. Akhirnya kita pun nak bertayamum, tiba-tiba kawan ada seorang mesej, ada di Candan ada air. Kita pun tengok antara rumah kita dengan Bukit Candan, dah lebih daripada 5.565 km lebih. Maka apabila sudah melebihi kawasan haddul qurb, dia masuk kepada satu lagi yang namanya haddul bu'd, kawasan jauh. Maka ketika itu walaupun memang ada air di kawasan itu, sudah tidak lagi wajib ke atas kita untuk pergi mendapatkan air dengan tujuan untuk berwudu atau tujuan untuk mandi janabah. Bahkan kita sudah boleh untuk terus bertayamum di tempat kita, kerana antara kita dengan air sudah melebihi haddul qurb, sudah melebihi 5.565 km. Bila sudah berlebih saja, maknanya kita sudah berada jauh dengan air tersebut. Bila berada jauh, syarak tidak mewajibkan kita untuk pergi mendapatkan air ketika itu. Kita dah boleh bertayamum walaupun memang ada air, cuma ia berada pada kawasan yang sudah jauh. Tapi kalau kita nak ke sana juga, kita nak berwuduk juga, tak ada masalah. Bahkan mungkin itu yang terbaik dari sudut maknanya kita nak pula berzaman hari ni. Kalau zaman Nabi dulu terasa juga jauh tu, nak berjalan sampai 5 km. Tapi pada zaman hari ni dengan ada kenderaan, beli barang pun di lembah aja kan. Kadang-kadang beli barang tu dia sampai ke Ipoh beli barang. Semalam saya jumpa imam mau sini jadi imam di apa namanya Maidin. Ada je. Jauh kita boleh sampai ke sana. Maknanya kalau dah begitu keadaannya, apalah salah sangat pergi je lah ke lembah tu, ambillah wuduk di situ. Tetapi wajibkah? Tidaklah wajib. Wajib atau tidak? Jawapannya jelas, memang tak wajib. Tetapi apa salahnya kita ke sana dan berwuduk? Sebab sembahyang tanpa wuduk disebabkan tayamum, dia akan ada masalah nanti. Iaitu apabila kita sembahyang di tempat yang biasanya ada air, tiba-tiba tak ada air, akhirnya apabila air ada semula nanti, seluruh sembahyang yang kita lakukan sepanjang tak ada air dan sepanjang kita bertayamum itu wajib untuk diqada semula. Habis tu dah kena qada, baik tak sembahyang, kena sembahyang juga.
Sementara nak menunggu air sampai, kena semayang juga. Kena bertayamum, semayang. 3 hari tak ada air, 3 hari kita semayang dengan bertayamum. Hari keempat, air datang. Kita pun Alhamdulillah, air dah ada semula. Kita pun semayang macam biasa, berwuduk macam biasa. Habis 3 hari punya semayang macam mana? 5 kali 3, 5 kali waktu kali 3 hari, 15 waktu. 3 kali subuh, 3 kali zuhur, 3 kali asar, 3 kali maghrib, 3 kali isyak. Macam mana ceritanya? Wajib diqada. Tapi saya sembahyang, betul. Tapi kerana tempat kita memang tempat yang biasa ada air. Tempat yang biasa ada air, kalau kita bertayamum kerana tiba-tiba air tak ada, maka kita kena qada semua sembahyang yang kita lakukan di tempat tersebut. Dia berbeza kalau sembahyang di tempat yang memang tak ada air. Contoh kita pergi ke padang pasir tadi. Kita pergi ke padang pasir, semayang di situ. Kita pun bertayamum lah sebab tak ada air di situ. Selama sebulan kita duduk situ. Balik ke rumah kita nanti di Malaysia contohnya, dah ada air semula. Adakah wajib kita qada sebulan semayang bertayamum di padang pasir tu? Jawapannya tidak. Sebab memang kawasan yang kita bertayamum itu, kawasan itu biasanya tidak ada air. Jadi sembahyang dia biasa, tak ada masalah, tak perlu diqada. Tapi sembahyang di kawasan yang biasa ada air, tiba-tiba air tak ada, wajib diqada apabila air ada kembali. Jadi kalau kita rasa mengalah nak mengambil air di di lembah, okey, tak ada masalah, sembahyang. Tapi bila sampai air di puncak Bougainville nanti, qada semula. Tapi jangan pula timbul idea ada halang-halang qada. Tak payahlah kita sembahyang 3 hari. Tuhan Maha mengetahui dan Tuhan Maha mengampun. Bukan kita sengaja nak tinggal sembahyang. Jadi jawapannya tak boleh. Kerana sembahyang tetap wajib dilaksanakan. Cuma nanti bila dah habis, bila air dah datang semula, wajiblah kita qada semula. Jadi sembahyang dapat pahala lebih lah. Sembahyang masa bertayamum pun dapat pahala. Tambah pula dengan satu lagi ibadah, iaitu qada semula sembahyang tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Saya kira nampaknya hari ni situ je kita. Saya ingat nak masuk terus ke syarat-syarat tayamum. Menengok-nengok, di mana rupanya dah terlepas. Dan saya terlupa nak bentangkan puasan ni. Jadi hari ni kita berkenalan dengan haddul ghaus, haddul qurb dan haddul bu'd. Dan saya yakin tuan-tuan, kalau takdir Allah Ta'ala sebulan lagi, tak sebulan, seminggu lagi je, katakan la qadarallah, kita tak minta lah. Tapi kalau ditakdirkan tempat kita tak ada air, kalau tuan-tuan ni saya kata kejap nak buka ke surat yang ke-34. Nak menengok balik mana satu haddul ghaus, haddul bu'd. Sebab apa? Kita hari ni kita cerita secara fakta, boleh faham ingat hari ni. Tapi disebabkan tempat kita ni biasa ada air, dan jarang sangat kita bertayamum sebab tak ada air. Jadi kalau ditakdirkan berlaku air, dengan saya pun buka semula. Tapi kalau tuan-tuan di puncak kata, hai, kami sekali dengar ingat sampai mati, yang tu lain cerita. Yang tu saya kira saya salah tempat mengajar tu. Salah tempat gamaknya. Sebab kalau saya sendiri, banyak kali saya terang ni, banyak kali juga saya kena membaca semula. Sebab benda kita tak pernah alami. Tapi tak apalah, bukan maksudnya kita kena meminta ke Tuhan supaya berlaku kepada kita. Sebab kalau kita minta, ya Allah, pastikan tempat kami kering kontang selama 3 hari, ya Allah, biar kami tahu hukum tayamum. Itu kita dah minta balak. Nabi SAW bersabda, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kamu mengharapkan datangnya musuh. Syekh Ali Jumaah kata musuh ni bukan orang saja, malapetaka, musibah itu juga termasuk dengan erti kata musuh. Abang Mio pun siap tulis lagi berkaitan dengan huraian Syekh Ali Jumaah ni dalam tulisan beliau. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ada rezeki kita bertemu semula malam besok, insya-Allah kita pergi kepada syarat-syarat sah bagi tayamum. Mungkin malam besok kalau ada rezeki kita dapat baca ke 10-10-nya. Walaupun pengalaman sebelum ni tak dapat lah kan. Biasa dapat 5 kan. Tengok macam mana keadaan. InsyaAllah ada rezeki kita terus mempelajari perbahasan ini. Macam kata Pak Tam baru ni, sekurang-kurangnya kita pernah laksanakan dalam hidup kita. Walaupun orang kata per action je, tetapi insya-Allah dia boleh ingat sikit biiznillah subhanahu wa ta'ala. Itu saja dari saya. Mohon maaf di atas kekurangan. Ada sebarang soalan yang berkaitan dengan tayamum?
Kalau tak ada, kalau anak tanya pun rasa besok pun tak apa. Besok begitu malam besok kita bertemu lagi rasanya. Rasanya malam besok saya lagi lupalah jadual dia. Rasanya malam besok pun ada, pagi besok tak ada ya. Ada pagi besok pun ada. InsyaAllah pagi besok kita baca hadis Rasulullah SAW. Malam besok kita sambung bab tayamum bismillah. Terima kasih. Kita tangguhkan dengan salawat ke hadrat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdal salatin ala as'adi makhluqatika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته